أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Tengok. Al-'adiyat ma'khudun min al-'adu. Al-'adu makna menerkam. Mana kuda yang menerkam, yang hebat. Wahwa ar-raqdus sari, mana laju dia punya pecutan, lompat dia kuat. Masya Allah, tabarakallah. Kata di para ulama, dia kata bukan untuk hayawan saja, bal syamilul insan. Manusia yang hebat juga, lompat kuat juga ni, itu dia panggil al-adiyat. Al-adiyat. Allah SWT bersumpah dengan hayawanat di sini, maknanya dalam ayat ini maksud dianya, ulama berbeza pandangan. Yang pertama sekali, aksarul mufassirin, majoriti, kebanyakan ulama tafsir kata, al-khail, kuda. Wal-adiyat tu binatang, maksud hayawan yang menerkam di sini, maksud dia kuda. Sebab apa mereka memilih pandangan kata kuda? Sebab Allah Ta'ala sebut dhabha. Dhabha ni dalam bahasa Arab kata wahwa al-hamhamah. Kita belajar bahasa Arab sikit. Hamhamah iaitulah nama suara kuda apabila dia melompat. Dalam bahasa Arab kata kan setiap nama hayawan tu ada nama dia. Macam burung tu dipanggil asafir kan. Burung, kicauan burung. Kita kata, kuda ni bila dia berlari, bunyi. Dia punya suara dia. Hamhamah. Hamhamah. Bunyi dalam tengkok dia. Dalam bahasa Arab kata, itu dia panggil bahasa, bunyi suara kuda. Hamhamah. Maka para ulama mengatakan, binatang yang menerkam di sini, yang tangkah berlari di sini, kuda. Sebab sifat dia dhabha. Sifat satu dhabha. Kemudian ada sifat pula muriyat. Sifat yang kedua dia muriyat. Apa dia muriyat tu? Yang mencetuskan api dari tapak kakinya. Maknanya kuda ni biasanya tuan dia akan pakaikan kasut. Dia ada kasut, dia panggil khuf. Kasut dia ni biasanya besi. Jadi kuda ni bila dia berlari pantas, naik atas batu, dia kaki dia bergeser dengan batu, keluar api, nyala. Ini dia panggil pendapat yang mengatakan kuda. Wal 'adiyat itu hayawan itu kuda. Walaupun orang boleh juga melompat, tapi maksud dia situ. Baik. Dinukilkan daripada Amrullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan lain-lain ulama dia kata la yadbah. Tidak melompat laju ni kecuali 3 hayawan. Anda tuan-tuan. Yang pertama as-sa'lab. Sa'lab ni apa panggil ni? Serigala. Wal kalb, anjing. Wal faras, kuda. 3. Sa'lab, kalbun, faras.
Tiga ni, itu dia punya perangai dia, dabha. Dia bunyi waktu dia lari. Pandangan yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meletakkan bahawa wal adiyat di sini iaitulah kuda. Tuan-tuan kena perhati betul-betul. Sebab daripada dua perbincangan ini akan lahir dua hukum di dalam surah kita ini. Masya-Allah tabarakallah. Pandangan yang kedua mengatakan wal adiyat di sini al-ibil, unta. Unta. Ini pandangan siapa? Marwiyun an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu daripada pandangan ini daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Fayakunu ala sabil isti'arati wan naqli. Maka lompat kuat di sini dia panggil bahasa isti'arah, cakap pinjam. Bukan direct. Sebab yang directnya kuda. Sebab sifat tu duduk di kuda. Lari, bunyi suara kemudian kaki dia bertepuh dengan batu, langgar batu, dia boleh keluar api. Kuda. Tapi unta lain, dia tak lompat kuat macam tu. Tapi Sayyidina Ali kata, kuda, unta. Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan bahawa ada seorang laki-laki mari tanya Sayyidina Ali, apa makna al-adiyat yudabha, hayawan yang lari pantas, kencang nafasnya tu, apa dia? Qala hiya al-ibil. Kata Sayyidina Ali, unta. Fakana rajulu ta'ajab. Orang yang bertanya tadi terkejut. Mana ada unta berlari lompat keluar api macam ni? Faqala Ali radhiyallahu anhu, nampak awak macam terkejut ya? Hal sa'alta ahadan? Mugi tanya dah orang lain ke? Belum tanya aku ni. Ada tanya orang lain? Qala na'am. Ya, saya tanya dah orang lain. Siapa? Man? Qala sa'altu Ibn Abbas. Aku tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Ibnu Abbas kata apa? Qala innaha al-khail. Dia kata kuda. Bukan unta. Oh, qala alayya bihi. Waktu saya Ali khalifah. Dia kata bawa Ibnu Abbas mari, panggil dia mari. Aku nak muzakarah dengan dia. Ini baguslah khalifah dulu semuanya ahli ilmu kan. Faja'u bi Ibnu Abbas. Mari Ibnu Abbas. Faqala ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mu kata al-adiyati dhabha, itu untuk kuda? Ibnu Abbas kata na'am. Ya. Ali marah, dia kata atafti fima la ilma lak. Mu boleh keluar fatwa benda yang kamu tak faham, tak tahu. Ali kata wallahi laqad ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Badr. Kami pergi berperang dalam peperangan Badar tahun yang kedua Ramadan 17, tahun yang kedua Hijrah. Kami hanya ada 2 ekor kuda dan beberapa ekor unta. Maka fal adiyat di sini unta. Waqad aqsamallahu biha wa bi gharatiha. Allah Taala telah bersumpah dengan unta dan juga serangan daripada unta. Nah, itu pandangan Sayyidina Ali. Jadi dua perbincangan ini melahirkan dua tafsir. Tuan-tuan perhati baik. Ibnu Abbas tak kata berlaku di perang Badar ke di mana-mana. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kaitkan ayat ini dengan perang Badar. Bila perang Badar maka ayat jadi madaniyah. Jadi ayat Madinah kan. Pasal itulah dia punya pandangan surah ini madaniyah. Dan bila perang Badar tak ada kuda, kecuali 2 ekor ya. Yang menyerangnya unta. Allahu Akbar. Baiklah. Tanda. Makkiyah, Madaniyah. Ibnu Abbas, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka dia kata dhabha. Dhabha tu maknanya suara yang keluar. Bila orang berlari kencang, dia bunyi suara dia tu. Kita pergi pada ayat yang kedua. Falmuriyati qadha. Falmuriyat, iaitulah arwah syab, yani nyala api, yang mencetuskan api dari tapak kaki. Mencetuskan api dari tapak kaki. Maka para ulama yang golongan yang pertama kata itu menunjukkan dia tu kuda. Sebab ciri-ciri kuda macam tu, tapak kaki dia tak ada besi, dia langgar batu keluar api. Dan tidak berlaku kepada unta. Jadi para jemaah perhatilah, kadang-kadang saya ni bertukar ayat kuda, tapi yang penting nak kuda dengan unta kan. Jadi majoriti ulama tafsir mengatakan al-khail, kuda. Sebab
unta layak al hazar. Maknanya orang tak pakai apa ni unta tu tapak tu. Sebab tapak dia besar dah. Kalau dalam pasir dia boleh je jalan, dia tak jeluh. Tapi kuda dia pasal kena pakai khuf, kena pakai dia punya kasut. Sebab dia lari laju, kalau tidak sakit kuku dia. Masya-Allah tabarakah. Ada yang mengatakan al-muriyat. Al-muriyat qadha ni maknanya huraian yang pertama kuda. Kuda yang mencetuskan api. Pandangan ada juga tafsir kata al-muriyat yang mencetuskan api itu iaitulah mujahidun. Puak-puak mujahidin ni bila nak masuk, nak pergi serang mana-mana tempat, dia akan berhenti malam tu, dia pasal apa banyak. Nabi SAW ketika nak masuk Mekah, dia berhenti di satu tempat, nama dia Marraz Zahra, nama dia Al-Jumum. Kalau tuan-tuan pergi daripada Madinah pergi Mekah, kita nak dia tulis Al-Jumum. Di Jumum tu ada satu masjid, nama dia Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah tu, di situlah tempat Nabi kita sallallahu berkumpul sebelum pembukaan kota Mekah. Nabi suruh 10,000 sahabat tentera, Nabi kata setiap orang pasang 10 lampu. 10,000 kali 10 berapa? 100. Lampu banyak. Oh. Abu Sufyan duk tengok. Laqad kabura mulka Nabi. Dia kata besar dah. Tentera Ibnu Abi Kabsah ni, tentera Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jadi Abu Sufyan pun tak banyak lawan. Itu strategi. Jadi ada kata al-muriyat di sini, iaitulah api yang dinyala oleh mujahidin untuk nak menampakkan psikologi. Oh ramai, lampu banyak. Ada juga pandangan demikian. Yang ketiga mengatakan makrur rijal, hujah yang digunakan oleh orang. Jadi orang panggil menggunakan hujah supaya nampak kita punya kuat, ada juga. Pandangan yang keempat kata lampu yang dinyalakan, api yang dinyalakan oleh jemaah haji di Arafah dan juga di Muzdalifah. Jadi dua tafsir. Tafsir yang kata kuda, maka api peperangan. Ataupun kuda sendiri mencetuskan api dari kaki dia. Yang menafsirkan dengan unta, mereka katakan api di sini, api jemaah haji di Arafah dan juga di Muzdalifah. Di Arafah, Muzdalifah, orang nyala api. Sebab unta tu berjalan nak pergi haji. Jadi dua tafsir yang jauh ni. Maka, wal aqrab, pandangan yang paling hampir kepada maksud di sini, iaitulah kuda. Sebab kuda ni bila dia berjalan, mencetuskan, mengeluarkan api dari kaki dia tadi. Baik.